Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Akhirnya, siapapun juga pemimpin, terutamanya kepada mana-mana pemimpin yang memegang jawatan tertinggi di dalam parti dan digelar mendapat kedudukan ataupun kerusi wakil rakyat, sama ada ahli parlimen, ahli dewan undangan negeri ataupun menteri di dalam kabinet kerajaan. Siapapun juga yang memegang jawatan ini, perlulah seseorang yang menjadi teladan yang baik. Seorang yang mampu mengangkat tugas tersebut dan bukan menjadi contoh yang tidak baik. Adakah di dalam kabinet Anwar Ibrahim menteri yang disebut-sebut kebelakangan ini, yaitu Menteri Belia dan Sukan, Hannah Yeoh, layak dipecat atau diganti sekiranya didapati bersalah? Tapi setakat ini 7 laporan polis terhadap Hannah Yeoh, satu berita tergempar yang saya terima, yang saya lihat daripada BH Online. Saya pun tidak tahu kalau perkara ini sedikit sebanyak boleh menjatuhkan kepimpinan kerajaan Anwar Ibrahim, kerajaan PHBN. Tapi bagaimana pula status Hannah Yeoh sebagai Menteri Belia dan Sukan? Adakah ini sedikit sebanyak akan menggugat prestasi beliau sebagai menteri di dalam kabinet? Polis menerima 7 laporan dibuat terhadap Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh yang didakwa berhasrat memurtadkan umat Islam dan mengubah Malaysia menjadi sebuah negara Kristian. Perkara itu disahkan Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Assistant Commissioner Sulizmi Effendi Sulaiman. Saya sahkan setakat ini, Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi menerima 7 laporan polis berkaitan isu membabitkan YB Hannah Yeoh. Perkara ini dalam tindakan dan siasatan pihak polis. Beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO, termasuk Pertubuhan Kebajikan Darul Islam Malaysia, PERKID, Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, tampil membuat laporan polis. Mahkamah Tinggi KL menolak saman fitnah difailkan terhadap Hannah Yeoh. Hannah terhadap Musa berhubung kenyataan pada satu forum di UiTM 4 tahun lalu. Nah, berkaitan dengan ini, Anda rasa adakah ini menjadi penyebab kepada kejatuhan Hannah Yeoh, ataupun mungkin sebaliknya ada perkara yang lebih baik akan berlaku selepas ini? Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Baru-baru ini rakyat Sabah, bukan saja Sabah, tetapi seluruh Malaysia digemparkan berkaitan dengan isu skandal rasuah yang berlaku di Sabah, di mana terdapat beberapa nama besar yang disebut. Bukan saja nama besar yang biasa-biasa, termasuk Ketua Menteri Sabah, Menteri Kewangan Sabah. Nah, bercakap berkaitan dengan ini, ini satu perkembangan terkini, update terkini yang saya lihat berkaitan dengan isu skandal rasuah ini. Duit tunai dalam beg galas RM300K dikait Menteri Kewangan Sabah. Adakah berkaitan dengan nombor ini RM300K dikaitkan Menteri Kewangan Sabah adalah jumlah rasuah, duit rasuah yang masuk di dalam poket Menteri Kewangan Sabah ataupun mungkin mana-mana kepimpinan kerajaan negeri Sabah, termasuk Ketua Menteri Sabah. Kalau benarlah mereka ini terlibat dengan rasuah. Tapi ini satu tajuk yang pasti mengejutkan ramai orang, terutamanya rakyat Sabah.
duit tunai dalam beg galas. RM300K dikait Menteri Keuangan Sabah. Duit tunai dalam beg galas. Persoalannya beg galas itu terletak di mana? Adakah di kediaman kepimpinan politik yang telah disebut-sebut dalam skandal rasuah ini? Pemberi maklumat dalam skandal rasuah Sabah mendedahkan tangkap layar WhatsApp dan butiran mengenai transaksi melibatkan 300K yang didakwa berkait dengan Menteri Keuangan Sabah Masidi Manjun. Pemberi maklumat mendakwa Masidi yang juga adun Karanaan ditawarkan RM3 juta dan 15% saham percuma dalam sebuah syarikat yang memohon lesen penerokaan mineral. Insentif ini didakwa sebagai habuan atas bantuannya. Pemberi maklumat juga mendakwa Masidi menerima tawaran lebih tinggi daripada yang lain kerana statusnya sebagai pemimpin kedua dalam kerajaan negeri selepas Ketua Menteri Haji Jinor. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, kalau benar Ketua Menteri Sabah dan Menteri Keuangan Sabah benar-benar terlibat dengan rasuah, adakah rakyat Sabah masih mahu mereka untuk terus menjadi pemimpin tertinggi di dalam kerajaan negeri Sabah, ataupun mereka patut diganti ataupun digulingkan? Nah, berkaitan dengan isu ini, kita nantikan saja apa yang akan berlaku. Bahkan di sini disebut dalam pertemuan itu, pemberi maklumat didakwa menunjukkan 300.000 yang disimpan dalam sebuah beg galas hitam untuk memaklumkan kepada AR mengenai deposit tersebut. Saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih yang sudah lama bersama dan setia di dalam channel ini. Dan kepada yang baru dalam channel ini, admin ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Dan selamat tahun baru kepada semua yang menonton video ini. Nah, rupanya ada satu lagi berita tergempar. Anda rasa kerajaan PHBN yang kini sedang mendominasi Putrajaya, kini sedang menjadi kerajaan hari ini, adakah ada parti di luar sana, gabungan pembangkang ataupun parti di luar sana yang juga mampu untuk menggegar Putrajaya kalau bukan Pakatan Harapan? Saudara-saudara, satu tulisan daripada Syabuddin yang amat hebat tulisannya. Solidarity PAS UMNO bakal gegar Putrajaya. Syabas dan tahniah kepada PAS kerana membuat keputusan tepat dan sangat betul untuk bersolidariti bersama Najib Razak pada 6 Januari 2025. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan dilaporkan mengeluarkan surat rasmi kepada Pesuruh Jaya PAS Selangor, Wilayah Persekutuan Negeri Sembilan, Melaka dan Pahang, serta setiausaha sayap-sayap parti agar berhimpun beramai-ramai di Mahkamah Rayuan Istana Kehakiman Putrajaya jam 9 pagi pada hari tersebut. Dalam suratnya, Taqiyuddin berkata, himpunan berkenaan adalah sebagai tanda sokongan dan solidariti kepada Najib dalam kes rayuannya berkaitan titah edendum oleh Agong ke-16 yang membenarkan bekas PM itu menjalani tahanan rumah. Wow. Ini satu keputusan daripada PAS yang bagi saya pasti bukan saja menggegar Putrajaya, tetapi pasti menggegar Malaysia. Andai kata perkara ini bakal menarik hati kepimpinan UMNO BN. Adakah UMNO BN akan keluar daripada kerajaan dan bergabung bersama PAS untuk membentuk kerajaan baru, untuk menggulingkan kerajaan yang ada hari ini? Itu persoalan pertama. Dan persoalan kedua, cukupkah mereka, kerusi mereka untuk membentuk kerajaan baru? Saudara-saudara, UMNO lain-lain negeri, terutamanya yang berdekatan Putrajaya,
dilaporkan sedang menggerakkan untuk seramai mungkin ahli masing-masing hadir ke istana kehakiman pada hari berkenaan. Kumpulan penyokong Najib pula akan mengadakan suatu gerakan awal di Taman Melawati sebagai persediaan untuk menggerakkan seramai rakyat dan ahli UMNO memberi sokongan kepada Najib pada 6 Januari nanti. Nah, saudara-saudara yang saya amat hormati, apa pula pandangan dan penerimaan Anwar berkaitan dengan perkara ini? Adakah ini mungkin bermulanya kerjasama baru di antara PAS dan UMNO, ataupun ini hanya drama? Kita pun tak tahu. Kita nantikan saja apa yang akan berlaku. Sama ada keputusan paling penting setelah ini, Najib dibebaskan menjalani tahanan rumah ataupun tidak.